Sos kacang soya atau kicap antara bahan perasa yang digunakan hampir pada semua jenis masakan Asia sejak lebih 2,200 tahun yang lalu. Penemuannya dikatakan berasal dari dinasti Han Barat di China. Seni pembuatan kicap soya adalah satu proses yang panjang yang mana pilihan kacangnya adalah daripada kualiti terbaik dan ia melibatkan proses penapaian bagi penghasilan cecair manis dan masin yang bakal digunakan dalam pelbagai resepi masakan. Bagi penghasilan kicap soya, proses penapaian kacang soya dilakukan. Ragi akan ditabur dan digaul rata, dikeringkan sehingga membentuk biji-biji tempe yang kering. Penghasilan kicap soya dengan menggunakan kulat koji ini akan dimasukkan ke dalam larutan garam dan direndam selama 10 hingga 15 minggu. Hasil daripada proses ini akan menjadikan ia bertukar warna kepada hitam dan menghasilkan perisa makanan berkualiti tinggi. Setelah kicap ini dihasilkan, ramuan-ramuan untuk memberi perisa seperti perisa manis atau masin dilakukan. Setelah siap, barulah ia akan dibotolkan. Ternyata penambah perasa ini mampu membuka selera dalam setiap hidangan masakan. Malah, ia juga menjadi pilihan bagi mereka yang kesuntukan masa dan mahukan sajian paling ringkas dan mudah. Namun, sejauh mana bahan perasa yang diperbuat daripada kacang soya ini boleh digunakan? Apakah implikasi jika diambil secara berlebihan? Saya nampak makanan kegemaran saya tadi, tahu bergedil, cicah sambal kicap. Pernah buat sambal kicap? Tak jadi. Lepas ni, pasti ramai tertanya-tanya mana Fiza Sabjahan. Jangan risau, rakan tugas saya ada di sana. Dan selepas ini akan berkongsikan dia memasakkan bersama seorang tetamu. Dan kalau kita tengok, sebenarnya bukan mudah untuk buat sos kacang soya ataupun kicap ini kan, ambil masa dalam masa 10 hingga 15 minggu dan evolusi kicap dapat kita tengok sejak 2000 tahun dahulu. Dan hari ini kita akan bincangkan mengenai penggunaan kicap dalam masakan. Untuk membincangkan mengenai nutrisinya, bersama saya sekarang ialah Puan Nurhayati Azmi, iaitu perunding pemakanan. Apa khabar Puan? Khabar baik. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Puan, kalau kita tengok kicap ni ada macam-macam jenis. Betul. Tetapi kita pun nak tahu juga kan yang kita makan kicap hari-hari itu apa antara manfaatnya. Okey, alright. Kicap ni boleh dikategorikan sebagai makanan cecair ataupun ada maksudnya separa pepejalah yang digunakan dalam makanan sebagai penambah rasa. Okey, penambah rasa dan juga untuk bagi kesedapan pada kita masa makanlah. Ini termasuk kicap, sos cili, sos tomato kan, dan yang lain-lain lagi lah. Okay. Dan kicap ni kalau diikutkan dikategorikan sebagai garam tersembunyi sebenarnya. Apa maksudnya dengan garam tersembunyi tu? Okey, garam tersembunyi tu maksud dia kalau bila kita masak di rumah, kita selalu pakai garam nak tambah rasa kan, garam yang serbuk putih tu, okey. Itu kita nampak garam yang nyata. Ini garam yang tersembunyi maksud dia sebab kicap ni dalam tadi masa penerangan pun telah diberitahu dia diperam bersama dengan garam selama 10 ke 15 minggu. So ini yang dikatakan sebagai garam tersembunyi. Oh baik. Dan kalau kita tengok pun dalam masakan harian memang kita gunakan kicap kan. Tapi nak tahu juga kalau untuk kanak-kanak seawal umur berapa boleh kita kenalkan kicap? Okey, untuk kanak-kanak sebenarnya daripada kita kata weaning diet lah, maksudnya selepas eksklusif breastfeeding 6 bulan tu kanak-kanak kita dah perkenalkan dengan makanan. Tapi untuk permulaan kita tidak galakkan kanak-kanak ni diperkenalkan dengan kicap sebab yang pertamanya ada setengah kanak-kanak ni dia alahan. Dia ada alahan kepada soybean tersebut ataupun kacang soya tersebut. Dan yang keduanya apabila kita kerap sangat ataupun kita selalu sangat bagi kanak-kanak ni biasa makan dengan kicap, mereka boleh menjadi seorang picky eater. Memilih sebab dia nak yang ada rasa kicap. Dia tak nak rasa yang lain-lain ni. Dia nak rasa yang ada kicap. So bila kita cuba kurangkan garam, dia tak nak makan sebab dia tak rasa kesedapan makanan tersebut. Fiza dekat sana pun ada sesuatu nak ditanya. Seronok dengar apa yang dikongsikan oleh Puan Hayati itu tadi kan. Apa yang kita perlu tahu tentang kicap tu, ada garam tersembunyi di dalamnya dan mungkin ia agak kurang sesuai lah kan kalau kita nak bagi anak kita makan kicap pada umur yang kecil-kecil lagi. Okey, tak apa. Kita nak kongsikan juga kepada anda penonton sebenarnya. Hari ini kami nak kongsikan antara menu ringkas kicap. Ini menu yang biasa kita buat kat rumah, tak selera nak makan, masak nasi panas, goreng ikan ataupun tempe ke, tahu ke, kita makan dengan sambal kicap. Hawa cakap tadi tak tahu nak buat sambal kicap, kita ajar dia buat sambal kicap. Okey, hari ini kita bersama dengan Puan Hujatul Balirah.
Haji Esa ataupun lebih mesra disapa Ibu ya. Ibu sihat Ibu? Alhamdulillah. Kenapa Ibu nampak pemalu Ibu? Okey, Ibu, kalau kita cakap tentang sambal kicap ni, nampak dengar macam senang, tapi setiap orang ni ada cara yang berbeza-beza untuk buat sambal kicap kan. Okey, kalau Ibu boleh kongsikan cara yang Ibu buat untuk buat sambal kicap. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu nak tunjukkan cara buat sambal kicap. Ada 3 cara lah. Ni yang pertama. Yang pertama ni yang orang kata yang ada dekat kedai Ibu lah. Yang Ibu jual yang special dekat kedai Ibu, kita boleh makan dengan kambing, tahu tempe ataupun goreng pisang. Oh, wow. Jadi hari ini Ibu nak tunjukkan cara buat. Ramai orang tanya ya, macam mana buatnya, macam mana resepinya, macam mana petuanya. Sebenarnya Ibu gunakan kicap ni yang jenis sos. Hari ini Ibu dah tak ada rahsia lah. Macam boleh tunjuk lah. masakan lah kiranya. Okey. Masukkan dulu kicap ni pun boleh. Kicap pekat sos ni ya. Okey. Jenama apa pun boleh. Okey, lepas tu masukkan cili padi. Yang penting ni kita ada cili padi 2. Satu yang merah dengan satu yang hijau. Okey. Terpulang kita nak pedas mana sebenarnya, lagi pedas lagi sedap. Betul tu. Okey Ibu, kalau kita cakap tentang kicap ni tadi kan, kalau kita tengok di pasaran ni ada macam-macam jenis kicap. Ada kicap pekat, ada kicap sos tadi, sos karamel tu, karamel masakan, ada kicap cair dan macam-macam lagi lah, ada kicap masin lah, ada kicap manis kan. Okey, perlu dicampurkan ke ataupun macam mana? Perlu dicampurkan kicap sos tu dengan black pepper. Sebelum tu petua Ibu nak blender cili ni, kita tak payah masak. Kita blender dengan air panas. Okey, silakan Ibu. Ibu buat ni ya. Berdebar tengok cili tu kan. Okey, ini juga nak dikongsikan kepada anda penonton. Kalau di Malaysia kita lebih dikenali dengan kicap pekat, kicap cair kan. Tetapi kalau di negara Eropah, kicap ini juga diberi nama sebagai Worcestershire sauce. Tapi kalau di Jepun pula, ia divariasikan dengan amino kelapa, ada sos teriyaki yang lebih manis yang dicampurkan dengan palm sugar, gula kelapa, gula apa producer? Palm sugar? Okey. Dan ada macam-macam lagi jenis sebenarnya yang boleh diguna pakai mengikut kesesuaian di negara masing-masing. Kalau di Indonesia pula, kebanyakan dalam kalangan mereka menggunakan sos pekat kan? Sos pekat. Okey, silakan Ibu. Jangan lupa ya letak bawang putih. Supaya letak bawang putih sikit. Letak bawang putih sikit. Kita blender ya. Sampai hancur. Kalau ikut petua orang dulu. Okey. So jangan pijo orang kata dia punya batang tu jangan buang semua. Okey. Sebab kadang-kadang kan warna sambal kicap ni juga mainkan peranan. Kalau kita tengok warna tu tak cukup hitam, kita rasa macam tak cukup sedap. Betul tak kan? Apa yang lagi Ibu tambah kebiasaannya? Okey, sekarang Ibu tambahkan black pepper. Inilah yang buatkan pekat. Tambah black pepper. Black pepper. Okey. Ini yang saya katakan tadi penonton-penonton. Kalau kita cakap tentang resepi sambal kicap ni nampak mudah, tapi sebenarnya ada macam-macam jenis ataupun resepi yang kita boleh buat lah kan. Orang kata lain orang, lain keluarga, lain caranya kan. Yang ini sesuai makan dengan apa Ibu? Pertama dengan kambing bakar lah. Dengan kambing. Lepas tu kita letakkan gula sikit. Gula sikit. Kita tak letak garam kan? Ada garam letak sikit. Biar lemak. Letak garam Bu Hayati. Okey, masukkan. Gaul. Kita gaulkan. Okey. Ini dah siap lah Ibu hasilnya? Dah siap dah. Kalau kurang kicap, kita tambah kicap, sos kicap ni ya. Sambal bagi dia gelap lagi lah. Orang kata kalau dah buat sos tu tak elok, tak rasa. Sebab kita boleh makan dengan kambing, kita boleh makan dengan tempe, tahu dan juga pisang. Goreng pisang. Saya nak pilih apa ya hari ni? Saya suka tempe lah. Okey. Puan Hayati, sambil-sambil ni kan Puan Hayati, saya nak tanya juga kepada Puan Hayati. Kalau kita lihat pembuatan kicap itu diperbuat daripada kacang soya. Dan kebiasaannya pula, ia dimakan dengan bahan-bahan yang juga berasaskan soya. Dan kita tahu soya ini tinggi dengan antioksidan. Adakah kicap yang telah pun diperap melalui proses fermentation ataupun penapaian ini juga masih lagi mengandungi antioksidan, Pak Yati? Sebenarnya antioksidan ni adalah lebih bagus kalau kita makan secara yang semula jadi. Semula jadi. Contohnya kalau macam penapaian tempe tu kan kita peram dia ada dia punya proses dia dan dia ada dia punya bakteria yang bagus yang dikeluarkan. Adalah lebih baik kalau kita makan mungkin kita boleh makan mentah sebab ada setengah orang boleh makan tempe yang mentah. Ataupun ada setengah orang dia akan masak dia akan goreng, cukup sekadar itu. Tapi of course dan kita tahu di Malaysia ni kalau
tempe dia akan makan dengan sambal kicap untuk sebagai penambah rasa sedap. Lagi syok lah kalau makan dengan sambal kicap sekali. Betul. Baik Ibu, nak juga tanyalah dekat Ibu kan. Kalau ada sesetengah orang dia kurang gemar dengan black pepper ataupun lada hitam, kalau nak masam-masam sikit letak asam ataupun limau ke boleh ke? Limau kasturi lah yang dia punya kawan dia, lawan dia. Limau pakai limau kasturi. Tapi kalau makan goreng pisang tu tak payahlah. Tapi siapa yang sukalah. Ada orang juga yang suka. Baik, Puan Hayati. Kalau kita tengok kicap ni ada pelbagai kan. Tapi secara amnya kalau nama pun kicap masin, kicap manis. Bezanya rasa manis dengan masin lah. Tapi mungkin dalam nutrisinya ada perbezaannya? Okey, untuk kicap ni of course bila dia ada kategori dia, okey, manis, masin, cair, pekat kan. Okey, memang dia punya kandungan nutrisi memang akan berbeza. Contoh macam kicap manis, dia akan ada gula di dalam tu. So kita akan nampak kalau kita baca dekat label botol tu, dia akan ada berapa kandungan gula dia per serving dan juga per 100 gram. Okey, kalau macam kicap cair ni dia lebih masin kita kata. Okey, dan sesuai untuk digunakan sebagai perapan, dan juga kadang kalau kita makan bubur kosong, okey, kita letak kicap je. Okey, kita letak kicap, itu pun dah jadi sebagai penambah rasa lah. Okey, dan kalau kita baca label botol tu pula, perkara utama yang kita nak kena tengok dekat kicap ni adalah kandungan sodium. Seperti saya kata tadi, sebab dia garam tersembunyi kan. Kita kena nak tahu sodium tu okey. Okey. Untuk panduan yang dikeluarkan oleh WHO sebenarnya, dalam satu hari ya, penggunaan garam, okey, hanyalah 1 sudu kecil sahaja. Okey. Tak banyak tu. Tak banyak. Garam ni bukannya kita kata yang macam tadi, bukannya garam yang kita nampak nyata macam serbuk yang kita selalu guna untuk tambah dalam masakan. Ini juga termasuklah kicap, termasuklah sos cili, cencaluk ke, budu ke, segala macam tu. 1 sudu kecil saja satu hari. Itu Puan Hayati kata tadi, kicap ni sebenarnya sebagai penambah rasa. Tapi ada pula orang dia tak sah kalau tak ada kicap. Hari-hari dia makan kicap, boleh ke Puan Hayati? Okey, untuk penggunaan kicap yang kita kata long term lah. Long term sebenarnya dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Yang pertama, memberi kesan kepada bacaan, kita kata bacaan tekanan darah dia. Okey, itu kalau orang yang normal, okey, dan dia akan ada risiko untuk hypertension lah kita kata kan. Okey, tapi untuk individu yang dah berpenyakit, okey, contoh macam yang kencing manis, yang ada sakit buah pinggang, kita sangat-sangat tidak menggalakkan pengambilan kicap ni secara berterusan ataupun hari-hari you makan. Tak mungkin boleh, tetapi sekali-sekala dan kena ada kiraan dan hadnya. Secara sederhana saja. Okey, Fiza dekat sana ada lagi satu resipi nak dikongsikan? Ya, kita nak kongsikan satu lagi demo. Yang ni demo yang sangat ringkas. Ni yang tadi orang kata kalau tak ada selera nak makan kan, tengah kecewa, putus cinta ke, sedih, tak ada. Ini orang kata nampak macam biasa tapi luar biasa, pembuka selera. Okey, ini mudah saja resipi yang selalu orang buat kat rumah. Kita panggil apa ni resipi ni? Kicap bawang. Cili kicap potong. Cili kicap potong. Okey, Ibu teruskan kongsikan kepada penonton sebab kadang-kadang nampak mudah tapi ramai orang yang tak tahu. Tapi sambil ibu buat ni, saya mungkin nak tanya juga kepada Puan Hayati. Kalau tadi Puan Hayati cakap tentang kandungan sodium yang tinggi yang tidak bagus juga untuk orang yang ada sakit buah pinggang ataupun orang yang ada penyakit-penyakit lain kan. Tapi kadang-kadang sebab dia mungkin dah jadi macam makanan ruji dalam masyarakat kita, penambah perisa kan. Kalau macam ada setengah orang tu makan laksa dengan kicap, dia makan nasi goreng dengan kicap, apa saja perlukan kicap kan. Tapi ada tak cara sebenarnya untuk kita, selain kiraan tadi tu, cara untuk kita belajar kurangkan pengambilan kicap ni? Sebab kicap ada macam-macam jenis kan. Ada kicap masin, kicap manis. Adakah semuanya sama ataupun berbeza-beza sebenarnya? Okey, kita macam yang Fiza kata tadi, kicap ni dia ada berbeza-beza. Dia ada cair, pekat, manis kan. Dia punya kandungan sodium dia tu ada perbezaan. Okey. Ada perbezaan. Macam yang Fiza kata tadi, dah jadi makanan ruji. Tiap hari nak kena rasa juga, kena ada kicap juga. Okey, antara cara yang kita boleh buatlah sebenarnya, daripada kalau kita masak, contohlah ikan masak kicap contohnya kan. Okey, kita of course kita akan masukkan kicap dan kita akan masukkan garam. Okey. So
bila kita dah masukkan kicap, ibu-ibu kat rumah kena pandai adjust rasa garam. Okey, kalau boleh tak payah masuk garam kan? Ya, betul. Okey. Kena pandai. Jadi Okey. kena pilih salah satu. Okey, bila bagi makan pula anak. Okey, contohlah bagi makan anak ikan masak kicap tadi kan. Janganlah banjirkan nasi tu dengan kuah kicap. Alamak, tak boleh ya? Dengar tu sebab ada setengah orang Fiza tak ada lauk lain pun tak apa asalkan bagi kicap. Itu betul. Okey, kita nak balik kepada ibu. Okey, ibu, kalau tadi ibu gunakan sos kan? Sos kicap untuk kita buat sambal cili padi tu. Tapi untuk buat sambal cili potong ni pula ibu gunakan apa ibu? Cili padi juga. Cili potong lah, kita potong-potong panjang bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Jangan potong serong-serong. Tu nak Kalau masak kan? serong-serong, nak masak tumis sayur tu serong-serong lah kan. Kalau untuk sambal ini kita potong bulat-bulat, letakkan bawang Holland. Bawang Holland. Letakkan bawang Holland, lepas tu kita letak kicap manis. Oh, kicap manis. Bila dah ada kicap manis ni, kita tak payahlah letak gula lagi. Betul. Okey. Kita tuangkan je. Saya kan mudah nak jaga saya ni. Saya ni memang kicap saya suka. Kalau kita ini lawan dia dengan telur macam ni lah, telur mata. Telur mata. Boleh kita letak atas dia. Okey. Tapi sebelum tu kita ni Penyek-penyekkan. Penyek-penyekkan dulu. Bagi rasa cili tu Bagi rasa cili tu. Ataupun kalau nak rasa lagi kita gigit lah. Baru rasa pedas dia kan. Kedai telur Ailio dah ibu. Ibu ini Boleh memang makan. ada jual kat kedai ibu ke macam Ya, mana? insya-Allah ada. Okey, selain daripada kita letak atas telur macam ni, Allah Tuhan tu sedapnya nasi putih ada. Ada nasi Adakah putih ada. Ini juga memang kadang-kadang ada setengah orang makan dengan ikan bakar. Ya, makan dengan ikan bakar tapi kita perahkan dengan limau nipis. Okey, tunjuk limau ibu. nipis juga ya. Kita perahkan dengan limau nipis. Okey, ibu, kalau katalah ada orang dia tak suka nak makan kicap manis, boleh tak dia tukar gantikan dengan kicap masin ataupun kicap cair? Boleh, tapi tak pekat lah kalau kicap cair tu tak pekat. Kalau masin sangat pula nanti. Okey. Jadi kita perahkan dekat ni ya. Kat ikan. Dekat ikan. Sama ada kita boleh siramkan dekat ikan tu ataupun kita buat cecah. Saya tak faham kenapa penerbit saya letak saya dekat sini. Dia nak suruh saya rasa lah tu. Rasa ya. Boleh pizza rasa. Okey, ibu. Kalau macam ni kan, sebab dia ada bawang yang mentah, ada cili juga, ada kicap, dia boleh tahan berapa lama sebenarnya? Lama. Boleh Boleh kicap dia. Kicap dia boleh tahan, tapi cuma tak fresh lah dia punya bawang. Tak crunchy nanti kan. Okey. Jadi kita nak tunjukkan ini hasil menu kedua daripada ibu, iaitu kicap. Telur. Apa nama dia tadi? Kicap potong. Kicap potong. Kicap potong. Cili potong kicap makan bersama dengan telur mata separuh masak dan juga ikan bakar. Okey, dan pasti siapa yang nak tahu cara untuk buat sambal colik makan dengan nenas dan juga jambu, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Okey.